Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sekular akan selama-lamanya sekular atau sekular akan membawa kepada demokrasi? Mari kita sama-sama dengarkan daripada saya, Anisa Ifah binti Johari. Yang pertama adalah pemikiran sekular. Sekular bermaksud satu pemikiran yang ingin memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Ini kerana mereka yang inginkan kemajuan perlulah mengasingkan antara agama dan urusan dunia, kata golongan sekular. Kerana bagi mereka, agama akan menyekat dan melambatkan proses kemajuan sesuatu tempat ataupun negara. Ciri lain yang terdapat dalam sekular juga adalah mereka ni memilih-milih dalam penerimaan kebenaran wahyu. Ada juga yang mengambil sekadar perlu, dan mereka juga mentafsirkan ayat Quran mengikut apa yang mereka suka dan mengikut logik akal mereka sendiri tanpa merujuk kepada alim. Yang kedua, Liberalisme adalah satu pemikiran setelah mana dia menolak autoriti agama dalam kehidupan. Orang yang liberalisme, dia nakkan kepada kebebasan untuk berfikir tanpa berlandaskan ataupun berteraskan wahyu ataupun Quran dan hadis. Orang-orang liberal yang banyak berfikir ni, yang berfikir dengan bebas, mereka akan berfikir mengikut logik akal. Jadi daripada fikiran mengikut logik akal ini akan membawa kepada peringkat yang seterusnya, iaitu rationalism adalah satu pemikiran yang berteraskan logik akal semata-mata. Apa-apa aspek kehidupan dalam urusan seharian mestilah diukur dengan logik akal sahaja. Sebarang kebenaran yang berbentuk tidak materialistik ataupun tahyul, mereka tidak akan menerima, melainkan dibuktikan dengan zahir fikir menggunakan logik akal semata-mata. Maka setiap keputusan yang dilakukan perlulah memenuhi keinginan dan kehendak manusia. Maka dari sini akan membawa kepada stage yang seterusnya, iaitu peringkat humanism. Humanism adalah pemikiran yang melihat dari aspek kemanusiaan sahaja. Bagi mereka, kalau mereka merasakan satu perkara itu baik, maka baiklah perkara itu. Dan begitu juga sebaliknya. Pemikiran ini juga menolak konsep ketuhanan. Apabila mereka berfikir pada aspek kemanusiaan sahaja, maka mereka akan cuba untuk mendekatkan keinginan dan kehendak manusia itu atas satu nama, iaitu human right. Human right inilah yang menyempurnakan pemikiran humanism, yang di dalam human right ini adanya konsep kesamarataan. Daripada human right inilah akan membawa kepada satu lagi stage yang lebih teruk yang dinamakan pluralism. Pluralism adalah satu pemikiran yang menyamakan semua agama. Bagi mereka, tiada kepercayaan yang paling betul, melainkan semua agama adalah betul. Tapi bagi Islam, agama Islam adalah yang paling betul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi golongan pluralism, kesamarataan ini akan membawa kepada keharmonian dan mengamankan sesebuah masyarakat. Kerana tiada perbalahan sesama agama. Bagi mereka, agama adalah punca perbalahan dan perpecahan. Dan agama juga tidak boleh dibuktikan dengan zahir. Antara kesan apabila disamaratakan semua agama, maka apabila nak buat kepada satu keputusan, mereka perlukan kepada satu sokongan ramai yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi dari situ muncullah yang terakhir. Stage yang terakhir, iaitu demokrasi adalah sistem yang digunakan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Sistem demokrasi juga digunakan untuk mengukur kebenaran mengikut suara ramai. Jadi bila mana mereka menolak autoriti agama, mereka menolak kebenaran Quran dan hadis, maka mereka terpaksa menggunakan cara ini untuk membuat satu keputusan.
Jadi, daripada penjelasan yang telah diceritakan sebentar tadi, dapatlah disimpulkan bahawa orang yang sekular tidak akan selama-lamanya sekular, kerana ia akan membawa kepada stage yang seterusnya, yang lebih membawa kepada kesesatan demi memenuhi keinginan dan kehendak diri mereka. Yang kedua, orang yang menolak autoriti agama adalah secara automatiknya dia adalah orang yang sekular dan seangkatan dengan dia. Yang ketiga, kita sebagai makhluk yang dicipta perlulah sedar bahawa adanya kuasa yang lagi hebat daripada akal yang dikurniakan, walaupun akal yang dikurniakan itu adalah akal yang bijak. Dan yang terakhir, bagi Islam, wahyu disokong oleh akal, tapi bagi Barat, akal adalah segala-galanya.